Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 1 akan membincangkan konsep dan pelaksanaan pengasingan kuasa dalam Perlembagaan Malaysia. Saya Roslina Riasan Ajilin, nombor matriks 271723. Saya akan menjelaskan di bahagian pengenalan untuk pembentangan ini. Umumnya mengetahui bahawa aspek politik dianggap sebagai satu bentuk unsur yang sangat dominan dalam membentuk perjalanan kerajaan dalam sesebuah negara. Oleh itu, terdapat pelbagai pucuk pimpinan yang diamalkan di setiap negara dan termasuk Malaysia memilih konsep pelaksanaan doktrin pengasingan kuasa. Sejarah doktrin pengasingan kuasa ini telah dikemukakan oleh ahli falsafah Perancis Louis-Brader de Montesquieu atau lebih cenderung dikenali sebagai Montesquieu pada sekitar 18 Januari dalam tahun 1689 hingga 10 Februari tahun 1755 dalam penulisannya yang bertajuk The Spirit of Law diterbitkan pada tahun 1784. Konsep pengasingan kuasa ini diklasifikasikan sebagai satu bentuk pegangan ataupun prinsip yang telah menyatu dengan masyarakat akibat dari pengalaman silam sehingga perkara tersebut diaplikasikan dalam pucuk pemerintahan di sesebuah negara. Oleh itu, wujudlah pandangan bahawa dalam sesebuah pentadbiran di bawah doktrin pengasingan kuasa, ini telah dibahagikan kepada 3 bentuk komponen utama iaitu kuasa perundangan, kuasa kehakiman dan juga kuasa pentadbiran. Ketiga komponen utama tersebut telah diasingkan dalam aspek bidang kuasa dan tugas dan juga tidak diketuai maupun dianggotai oleh individu yang sama. Malaysia merupakan salah sebuah negara di dunia yang menggunakan sistem doktrin pengasingan kuasa di mana bidang kuasa dibahagikan kepada 3 elemen utama iaitu perundangan, eksekutif dan judiciary. Ketiga-tiga badan tersebut mempunyai bidang kuasa masing-masing dan tidak boleh masuk campur dalam bidang kuasa di antara satu sama lain. Tambahan pula, pengenalan doktrin pengasingan kuasa ini bermatlamat untuk mengelakkan berlakunya pertindihan kuasa sekaligus untuk mencapai kebebasan politik, keselamatan dan kesejahteraan negara dan menegakkan keadilan di Malaysia. Secara ringkasnya, di bawah kuasa legislatif adalah mengusulkan dan meluluskan rang undang-undang sekaligus peraturan dalam Malaysia. Manakala bidang kuasa eksekutif pula bertindak sebagai pelaksana di mana mereka bertanggungjawab untuk melaksanakan undang-undang. Bidang kuasa judiciary pula bertanggungjawab sepenuhnya dalam urusan menyelial setiap asal-usul mengenai dan menilai sesuatu undang-undang tertentu. Oleh itu, objektif pelaksanaan tugasan kumpulan ini adalah untuk menguraikan dengan lebih terperinci berkaitan dengan ketiga-tiga badan tersebut di samping memberi penekanan terhadap bagaimana kerajaan memanfaatkan kuasa di bawah ketiga-tiga badan tersebut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan saya. Saya Nur Izzatun Nazra binti Muhammad, nombor matriks 271829. Di bahagian sini saya akan menjelaskan doktrin pengasingan kuasa di Malaysia, di mana doktrin pengasingan kuasa di Malaysia ini amat berbeza dengan doktrin asal yang telah diperkenalkan oleh Baron de Montesquieu, di mana pengasingan kuasa ni diperkenalkan di Malaysia telah diperkenalkan sejak penjajahan British ketika menjajah di Tanah Melayu dan juga telah membahagikan kuasa-kuasa di antara pentadbiran, kuasa kehakiman dan juga mengehadkan kuasa Raja-Raja Melayu ketika itu dan disebabkan itu doktrin pengasingan kuasa di Malaysia ini telah diperkenalkan. So Malaysia ni mengamalkan doktrin pengasingan kuasa yang memihak kepada kuasa relatif antara 3 institusi iaitu eksekutif, badan perundangan dan badan kehakiman. So doktrin pengasingan kuasa ini mengikut sistem Westminster iaitu di mana idea daripada kerajaan British yang telah menjajah Tanah Melayu ketika itu. Melalui sistem ini, pembahagian dibahagikan kepada 3 cabang berdasarkan tanggungjawab dan kuasa masing-masing. Dan itu sistem ini sesuai dengan Malaysia kerana Malaysia telah mengamalkan demokrasi berparlimen iaitu di bawah Raja Perlembagaan yang kita tahu yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara dan mengetuai 3 badan pemerintah. Dan kuasa pemerintah Malaysia ini juga berdasarkan kepada konsep pengasingan kuasa di mana setiap kuasa pemerintah mesti tertakluk kepada konsep pengasingan kuasa yang dilaksanakan di Malaysia. So di dalam Perlembagaan Persekutuan mengandungi 3 bahagian iaitu Badan Eksekutif bahagian 4 bab 3 perkara 39 hingga 43 dan Badan Perundangan bahagian 4 bab 4 perkara 44 hingga 65 dan terakhir adalah Badan Kehakiman bahagian 9 perkara 121 sehingga 131 dan 3 bahagian ini ataupun 3 institusi ini telah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan dan harus dipatuhi dan tidak harus melakukan kesalahan terhadap sesuatu perkara. 3 cabang pengasingan kuasa merupakan rangka kerja kawasan utama dalam sistem pemerintahan Malaysia dan
Dan doktrin pengasingan kuasa ini adalah untuk mengelak kepada pertindihan kuasa. Dan itu sahaja daripada saya. Selepas ini kawan saya akan menerangkan 3 cabang doktrin pengasingan kuasa. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Syehidah Betty Ismail dan nombor metrik 269718. Saya akan menerangkan mengenai bahagian badan eksekutif dalam pengasingan kuasa. Maksud eksekutif ialah badan pentadbiran yang merupakan badan pembuat dasar kerajaan persekutuan. Ia juga bertindak melaksanakan kuasa kerajaan persekutuan. Badan eksekutif sering dikenali sebagai pemerintah yang bertanggungjawab untuk melaksanakan undang-undang yang diluluskan oleh Badan Perundangan. Badan eksekutif adalah penting kerana ia berfungsi sebagai asas untuk semua jenis sistem politik dan kerajaan yang menentukan perjalanan pertumbuhan sesebuah negara. Secara umumnya, tugas badan eksekutif terbahagi kepada 3 iaitu mentadbir negara, perhubungan diplomatik dan badan pengampunan. Pada peringkat persekutuan terdiri daripada Perdana Menteri dan Kabinet. Kabinet ialah badan eksekutif di Malaysia atau dikenali sebagai Jemaah Menteri, merupakan badan tertinggi yang menjalankan kuasa eksekutif kerajaan persekutuan. Kabinet diketuai oleh Perdana Menteri dan 28 orang menteri lain serta yang di-Pertua Agong sebagai ketua negara. Ia merupakan sebuah majlis menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada Parlimen. Dalam anggota kabinet terdiri daripada menteri, timbalan menteri dan juga Perdana Menteri. Seterusnya, peranan dan fungsi Perdana Menteri adalah sebagai Ketua Jemaah Menteri, Ketua Pentadbir Negara, Ketua Pemerintah dan Pegawai Diplomatik Utama. Di bawah Perdana Menteri dan Kabinet terdapat 4 jenis pentadbiran persekutuan iaitu Kementerian, Jabatan, Badan Berkanun dan Suruhanjaya. Pertama, kementerian. Kementerian ialah agensi tertinggi dalam jentera pentadbiran persekutuan. Bilangan kementerian bergantung kepada pandangan Perdana Menteri. Setiap kementerian bertanggungjawab mengubah dasar-dasar kerajaan, merancang dan menyelaraskan dasar tersebut. Kementerian diketuai oleh seorang menteri dan dibantu oleh timbalan menteri dan setiausaha Parlimen. Terdapat 2 kementerian iaitu pertama, kementerian yang beroperasi di peringkat persekutuan adalah Kementerian Luar, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kewangan. Kedua, kementerian yang beroperasi di peringkat persekutuan dan negeri. Ia adalah Kementerian Pelajaran, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Kerja Raya. Kedua ialah jabatan. Jabatan merupakan agensi pelaksana bagi sebuah kementerian atau pentadbiran negeri. Ia diketuai oleh ketua jabatan yang dikenali sebagai ketua pengarah. Semua kaki tangan perkhidmatan awam bertanggungjawab untuk melaksanakan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Antara jabatan yang terlibat adalah Bank Negara Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan dan sebagainya. Ketiga ialah Perbadanan Awam atau Perkhidmatan Awam. Ia merupakan agensi separuh kerajaan dalam bidang pembangunan sosioekonomi negara yang membolehkan kerajaan terlibat secara langsung. Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia, FINAS, iaitu merupakan salah satu contoh perbadanan awam. Terdapat beberapa perkhidmatan awam yang terlibat iaitu perkhidmatan tentera, pasukan polis, perkhidmatan awam negeri dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah Suruhanjaya adalah untuk memastikan jentera pentadbiran berjalan dengan lancar dan sistematik. Kerajaan telah membentuk 2 Suruhanjaya iaitu Suruhanjaya Tetap dan Suruhanjaya Sementara. Suruhanjaya Tetap ialah Suruhanjaya Pilihan Raya dan Suruhanjaya Perkhidmatan. Suruhanjaya Sementara pula ditubuhkan untuk menyiasat atau menyelesaikan masalah dan perkara yang timbul pada satu-satu masa tertentu. Seterusnya, badan eksekutif di peringkat negeri. Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan bahawa kuasa eksekutif peringkat negeri di setiap negeri dijalankan oleh Raja atau Sultan yang di-Pertua Agong Negeri. Semua perlembagaan negeri mengandungi Seksyen 1/2 seperti yang terkandung dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang membolehkan Raja bertindak menurut budi bicaranya dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah di peringkat daerah. Peringkat daerah diketuai oleh pegawai daerah dengan dibantu oleh beberapa orang penolong pegawai daerah. Beberapa mungkin di dalam daerah pula ditadbir oleh penghulu, iaitu di Sarawak, struktur pentadbiran daerah terbahagi kepada 4 iaitu bahagian bandar ditadbir oleh Presiden, bahagian daerah ditadbir oleh pegawai daerah, daerah kecil pula ditadbir oleh pegawai anak negeri dan di bahagian kampung pula ditadbir oleh penghulu. Sementara di Sabah pula terdapat 2 peringkat pentadbiran daerah iaitu di bahagian daerah ditadbir oleh pegawai daerah iaitu dibantu oleh pegawai anak negeri dan bahagian kampung pula ditadbir oleh ketua kampung iaitu dibantu oleh orang tua. Nama saya Nur Hayani binti Muhammad Azhar, nombor metrik 278482. Pembentangan diteruskan dengan Badan Legislatif. Badan Legislatif merupakan sebuah badan yang bertanggungjawab dalam menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat persekutuan di bawah Parlimen seperti yang telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia iaitu Perkara 44. Oleh itu, individu yang diberikan kuasa seperti menteri boleh mengusulkan dan membahas undang-undang di peringkat Parlimen. Namun begitu, terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi mengikut Perlembagaan Malaysia seperti yang dinyatakan dalam Perkara 44 iaitu Kuasa Perundangan Persekutuan, Perkara 66 iaitu Prosedur Membuat Undang-Undang, Perkara 159 yang membenarkan Perlembagaan Malaysia dipinda sekiranya undian majoriti iaitu 2/3 daripada ahli dewan diperoleh.
serta senarai bersama. Terdapat 3 komponen yang bertanggungjawab dalam badan legislatif, iaitu yang pertama, Yang di-Pertuan Agong, yang kedua, Dewan Negara, dan yang ketiga ialah Dewan Rakyat. Baginda mempunyai kuasa dalam hal mempersetujui dan memperkenan sesuatu akta yang akan dibentang dalam Parlimen. Baginda juga menjadi individu yang akan memastikan bahawa persidangan Parlimen akan diadakan sekurang-kurangnya tidak melebihi tempoh 6 bulan dalam sesuatu penggal. Serta baginda juga akan menjadi individu yang pertama akan memanggil ahli Parlimen bagi permulaan penggal baharu. Namun begitu, keistimewaan Yang di-Pertuan Agong ialah baginda tidak perlu menghadiri persidangan Dewan Parlimen tetapi boleh mengutarakan kritikan ke mana badan-badan perundangan, iaitu sama ada Dewan Negara maupun Dewan Rakyat. Selain itu, baginda juga berkuasa untuk membubarkan Parlimen atas nasihat Perdana Menteri. Sebagai contoh, Datuk Seri Najib telah meminta perkenan Yang di-Pertuan Agong, iaitu Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah, untuk membubarkan Parlimen bagi menjalankan pilihan raya ke-13. Komponen yang kedua dalam badan legislatif ialah Dewan Negara. Dewan ini mempunyai seramai 70 orang ahli yang terbahagi kepada 2 kategori, iaitu kategori yang pertama, ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri dan setiap negeri diwakili oleh 2 orang ahli. Kategori yang kedua pula ialah pelantikan daripada Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Kategori yang kedua ini termasuk bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan dan juga Putrajaya. Bilangan ahli Dewan ini adalah tertakluk kepada perkara 45 fasa 1 dalam Perlembagaan Malaysia. Seterusnya, kriteria untuk menjadi ahli Dewan Negara ialah semestinya seorang warga negara, berumur sekurang-kurangnya 30 tahun, tidak memegang status muflis, tidak mempunyai sebarang rekod jenayah, dan ahli Dewan Negara perlu mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara. Keistimewaan Dewan Negara ialah pembubaran Parlimen tidak akan menjejaskan status Dewan Negara. Hal ini disebabkan oleh anggota Dewan Negara ialah orang-orang yang telah banyak menabur jasa dalam negara atau mereka yang mempunyai pencapaian yang tinggi dalam bidang masing-masing, atau kumpulan minoriti, atau orang yang menjaga badan perundangan, atau golongan yang menjaga kepentingan orang asli. Yang seterusnya ialah fungsi Dewan Negara. Dewan Negara berperanan dalam membahaskan rang undang-undang yang telah dibentuk oleh Dewan Rakyat untuk penambahbaikan. Yang kedua, Dewan Negara juga berkuasa dalam menangguh rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat, tetapi tidak mempunyai kuasa untuk menolak rang undang-undang tersebut. Misalnya, Dewan Rakyat boleh menangguhkan undang-undang yang berkaitan dengan keuangan selama 30 hari dan undang-undang yang tak ada kaitan dengan keuangan selama 1 tahun. Yang ketiga, menyimak dan meluluskan rang undang-undang tetapi tiada kuasa untuk mengusulkan undang-undang yang berkaitan dengan keuangan. Komponen yang terakhir dalam badan legislatif ialah Dewan Rakyat. Dewan ini mempunyai ahli seramai 220 orang yang dipilih melalui sokongan majoriti oleh rakyat sewaktu pilihan raya dijalankan. Parti yang berjaya meraih sokongan majoriti akan membentuk sebuah kerajaan untuk mentadbir negara. Mereka akan melantik Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri, Ketua Setiausaha Negara, Menteri dan Timbalan Menteri mengikut portfolio masing-masing. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang individu yang ingin menjadi ahli Dewan Rakyat ialah warga negara yang berusia 21 tahun dan ke atas, mempunyai pemikiran yang waras dan tidak memegang status muflis serta tidak disabitkan kesalahan jenayah oleh Mahkamah Persekutuan. Namun begitu, terdapat larangan yang perlu dipatuhi oleh ahli Dewan Rakyat, iaitu tidak boleh berkhidmat di kedua-dua Dewan, iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara pada masa yang sama. Setiap ahli Dewan perlu mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, dan mereka juga tidak boleh menyoal isu-isu sensitif seperti agama Islam, bahasa Melayu. Jika terdapat ahli Dewan yang berani mempersoalkan perkara isu-isu sensitif tersebut, maka ia boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Hasutan 1948. Keistimewaan Dewan ini pula ialah
pendakwaan tidak boleh dikenakan ke atas mana-mana kenyataan yang diterbitkan di bawah kuasa Parlimen, serta seseorang yang berurusan dengan Yang di-Pertuan Agong juga tidak boleh dikenakan prosiding mahkamah, melainkan dia menyokong pemansuhan sistem raja berperlembagaan di Malaysia. Peranan utama Dewan Rakyat ialah menggubal dasar atau undang-undang negara dengan mematuhi tata cara yang telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu perlu melalui proses bacaan pertama, bacaan kedua, pernata Dewan Rakyat, bacaan ketiga dan persetujuan daripada Yang di-Pertuan Agong. Bagi bacaan pertama, menteri yang ingin mengusulkan undang-undang tersebut perlu memberi notis awal sehari kepada Setiausaha Dewan Rakyat untuk memperkenalkan rang undang-undang tersebut. Proses yang seterusnya ialah bacaan kedua, iaitu merupakan proses terpenting kerana prinsip umum rang undang-undang tersebut akan dibahaskan dalam kalangan ahli parlimen. Namun, sebarang perbincangan mengenai rang undang-undang tersebut adalah tidak dibenarkan. Oleh itu, rang undang-undang ini dicetak dan diedarkan kepada semua ahli parlimen sebelum mula dibaca. Oleh itu, bacaan kedua ini tidak boleh diselesaikan pada hari yang sama dengan bacaan yang pertama dan memerlukan sokongan eksekutif untuk mengesahkan proses bacaan yang kedua. Proses yang ketiga ialah membahaskan rang undang-undang, maka menteri yang berkenaan hendaklah melaporkan kepada Speaker Dewan Rakyat bahawa undang-undang tersebut telah dibincangkan di peringkat jawatan kuasa dan telah dipersetujui tanpa atau dengan pindaan. Oleh itu, beliau akan mencadangkan untuk bacaan yang ketiga dan meluluskan rang undang-undang tersebut. Walau bagaimanapun, rang undang-undang tersebut masih belum boleh diwartakan kerana ia perlu dihantar kepada Dewan Negara dengan melalui proses yang sama. Maka setelah diluluskan, rang undang-undang tersebut akan diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Rang undang-undang tersebut perlu dipersetujui dalam tempoh 30 hari setelah ia dikemukakan seperti yang tercatat dalam Seksyen 4. Sekiranya Yang di-Pertuan Agong tidak berkenan akan rang undang-undang tersebut, selepas tamat tempoh iaitu 30 hari, rang undang-undang tersebut tetap akan diwartakan sebagai undang-undang yang sah. Hal ini jelas menunjukkan kuasa Dewan Rakyat adalah amat berpengaruh dalam badan legislatif. Selamat sejahtera, saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Vishani, anak perempuan Subramaniam, nombor mencik 278-333. Okey, hari ini saya akan membentang tentang Badan Juri Seri. Badan Juri Seri ini merupakan badan ketiga dalam sistem pemerintahan Kerajaan Persekutuan yang memainkan peranan dalam pelaksanaan dan pentafsiran undang-undang. Okey, bagi ketua Badan Kehakiman juga berperanan sebagai ketua negara, iaitu Yang di-Pertuan Agong dan juga dikenali sebagai YDPA. Nama YDPA di Malaysia ialah Juri Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahmum Sultan Ahmad Shah Al-Mustafa In Billah. Selain itu, Ketua Hakim Negara dan Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan merupakan Ketua Badan Juri Seri. Nama Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan ialah Tan Sri Tengku Maimun Tuan. Selain itu, segala kuasa telah diletakkan di bawah persekutuan dan hanya hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah untuk iaitu mengenai istiadat agama Islam akan diletakkan di bawah bidang kuasa negeri, terutamanya mahkamah-mahkamah syariah. Badan Kehakiman juga mempunyai tanggungjawab sendiri. Yang pertamanya adalah Badan Kehakiman akan melindungi hak asasi seseorang daripada sebarang pengingkaran oleh pihak kerajaan. Yang keduanya adalah Badan Kehakiman juga mempunyai hak dalam pentafsiran perlembagaan dan undang-undang yang diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ketiganya adalah dia juga mengesahkan undang-undang sahih atau tidak sahih bagi sebarang undang-undang dan tindakan yang melanggar perlembagaan negara. Keempatnya adalah Badan Kehakiman akan menjadi pentadbir keadilan dengan membicarakan kes-kes sivil dan jenayah dengan meletakkan hukuman tertentu bagi kes yang diharapkan atau dibicarakan di mahkamah. Yang kelimanya adalah dia akan menyiasat undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri dan Parlimen.
Seterusnya, kebebasan kehakiman. Okey, kebebasan akan diberikan kepada semua badan, iaitu untuk badan eksekutif, badan legislatif dan badan judisiari. Hal ini berlaku untuk mengelakkan pemusutan kuasa ataupun percanggahan kuasa antara satu badan dengan badan yang lain. Okey, bagi kebebasan kehakiman, yang pertamanya adalah Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi akan dilantik oleh YDPA. Walaupun beliau dilantik oleh YDPA, beliau tidak boleh dipecat oleh YDPA sehingga beliau mencapai umur 66 tahun. Hal ini demikian kerana umur 66 tahun merupakan umur yang standard yang diberikan oleh kerajaan bagi pesara perkhidmatan awam. Yang keduanya adalah hakim tidak harus didakwa dalam melaksanakan tugasan mereka dan tidak harus membalas untuk sebarang komen yang dibuat oleh orang lain. Yang ketiganya adalah kelakuan hakim-hakim tersebut tidak boleh disoalkan dalam mana-mana majlis parlimen selain daripada sokongan oleh lebih 1/4 daripada ahli Dewan Parlimen. Yang keempat adalah kelakuan para hakim tidak boleh berunding sama sekali di Dewan Undangan Negeri atau parlimen atau di mana-mana sahaja. Kelimanya adalah saluran hakim diperuntukkan oleh Akta Parlimen dan akan dibayar kepada hakim daripada kumpulan wang disatukan. Terdapat beberapa syarat untuk menjadi hakim tetap di Malaysia. Syarat yang pertamanya adalah beliau mesti mempunyai kewarganegaraan Malaysia. Keduanya adalah beliau mesti menjadi peguam syarat Mahkamah Persekutuan atau Mahkamah Tinggi dalam tempoh 10 tahun sebelum pelantikannya ataupun Hari Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan. Syarat ketiganya adalah beliau mesti mencapai umur 65 tahun ke 66 tahun seperti yang dipindah oleh perkara 125/1. Yang seterusnya adalah persaranan hakim. Persaranan hakim ini akan ditanggungjawab oleh kumpulan wang disatukan. Okey, di samping itu, cara penamatan perkhidmatan. Cara penamatan perkhidmatan ada dua cara. Cara pertamanya adalah meletak jawatannya melalui surat yang ditandatangani sendiri, iaitu ditayar sendiri. Yang keduanya adalah hakim dilucutkan jawatan melalui short tribunal. Okey, pemecatan jawatan kehakiman ini mempunyai beberapa proses. Pertamanya, proses pemecatan hakim mahkamah atasan adalah Perdana Menteri akan membuat rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong dahulu. Selain itu, selepas mendapat short tribunal bagi melucutkan jawatan hakim-hakim, Yang di-Pertuan akan melantik suatu tribunal yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara dan sekurang-kurangnya 5 hakim atau bekas hakim negara Malaysia. Lepas itu, sementara menunggu untuk pembalasan daripada Yang di-Pertuan Agong atas syur Perdana Menteri, jawatan seorang hakim mahkamah akan digantung. Okey. Yang seterusnya, 4 sebab penamatan perkhidmatan. Terdapat 4 sebab untuk penamatan perkhidmatan kehakiman. Sebab yang pertamanya adalah kecacatan fizikal hakim, keduanya ketidakcekapan mental, ketiga salah laku, yang keempat pelanggaran kod etika kehakiman 1994. Okey, sekarang saya akan bincang tentang peguam negara. Pangkat peguam negara ini akan diberikan kepada seorang penasihat undang-undang. Peguam negara akan diberikan kepada seseorang yang berkelayakan menjadi hakim Mahkamah Agong. Peguam negara ini juga akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Seseorang peguam negara haruslah mempunyai kelayakan kewarganegaraan Malaysia dan mempunyai pengalaman sebagai seorang peguam selama 10 tahun sebelum pelantikannya. Pemecatan jawatan peguam negara tidak boleh dibincang dan berhujah di mana-mana termasuk di mahkamah. Okey, sekarang tanggungjawab peguam negara. Yang pertamanya adalah memberikan khidmat nasihat dalam bidang undang-undang antarabangsa dan syariah kepada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Keduanya adalah merancang semua perundangan untuk persekutuan. Ketiganya adalah mewakili kerajaan dalam kes-kes sivil. Keempatnya adalah menguruskan pengisytiharan dan penciptakan semula undang-undang. Okey, kelimanya adalah melakukan kajian pembaharuan undang-undang. Bagi pentadbiran kehakiman, pentadbiran ini akan ditadbir oleh pejabat pendaftaran yang diketuai oleh ketua pendaftar yang juga dikenali sebagai ketua pegawai pentadbir di mahkamah. Pejabat ketua pendaftar adalah suatu jabatan daripada pejabat Perdana Menteri. Pentadbiran kehakiman ini juga dikoordinasikan oleh ketua pendaftar yang bertanggungjawab untuk mentadbir mahkamah di seluruh Malaysia. Selain itu, pendaftar berperanan terus kepada ketua hakim negara dan ketua pegawai pentadbiran di semua mahkamah di Malaysia. Di bawah Badan Kehakiman terdapat jenis-jenis mahkamah. Okey, jenis-jenis mahkamah ini terdiri daripada dua, iaitu Mahkamah Awam dan Mahkamah Tas. Di bawah Mahkamah Awam terdapat dua jenis, iaitu Mahkamah Atasan dan Mahkamah Bawahan. Kedua-dua mahkamah ini mempunyai 3 mahkamah masing-masing. Mahkamah Atasan yang pertamanya adalah Mahkamah Persekutuan. Okey, Mahkamah Persekutuan ini akan membahas semua rayuan kes sivil dan jenayah yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan jika Mahkamah Persekutuan memberikan kebenaran untuk berbuat demikian. Keahlian untuk Mahkamah Persekutuan ialah Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi dan Hakim lain yang dilantikkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Keduanya adalah Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan ini akan memberikan peluang kepada defendant untuk merayu kes jenayah di Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Persekutuan. Keanggotaan mahkamah ini ialah Presiden Mahkamah Rayuan dan 15 Hakim Mahkamah Rayuan.
Okey, Ketua Mahkamah Rayuan di negara Malaysia ialah Datuk Hamid Sultan Abu Bakar. Okey, ketiganya adalah Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi terdiri daripada dua, iaitu Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, Borneo, dan juga Mahkamah Tinggi Malaysia Semenanjung. Okey, Hakim Mahkamah Tinggi di Malaysia ialah Datuk Rozana Ali Yusof. Okey, sekarang Mahkamah Bawahan. Mahkamah Bawahan pula terdiri daripada tiga, iaitu Mahkamah Session. Mahkamah Session ini memperoleh bina kuasa yang mendengar kes sivil dan jenayah. Dan juga setakat ini, Malaysia mempunyai 87 Hakim Mahkamah Session. Mahkamah Session ini juga tidak mendengar kes-kes rayuan. Hakim Mahkamah Session juga seorang anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang dan mesti mempunyai pengalaman sebanyak 12 tahun. Selain daripada itu, Mahkamah Magistrate. Yang ketiganya adalah Mahkamah Penghulu. Manakala bagi Mahkamah Atasan, terdapat 7 mahkamah, iaitu Mahkamah Raja-Raja, Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah, Mahkamah Juvenil, Mahkamah Bumi Putera, Sabah dan Sarawak, Mahkamah Perusahaan dan Mahkamah Buruh. Okey, dalam ini yang terutamanya adalah Mahkamah Syariah. Bagi Mahkamah Syariah, Mahkamah Awam tidak ada hak untuk berbincang tentang urusan pentadbiran mereka. Okey, itu sahaja daripada saya dan rakan-rakan saya untuk sesi pembentangan hari ini. Terima kasih.